أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونستلطفه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ثم أما بعد. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita pada hari ini untuk bertemu sekali lagi dalam ruangan pengajian Miftahul Ilmi ini. Moga-moga apa yang kita pelajari ini sedikit sebanyak meresap masuk dalam hati kita masing-masing, ya, dalam usaha kita mengangkat derajat diri kita sendiri dalam bidang ilmiah, khususnya dalam ilmu fiqh, ya, khususnya dalam ilmu fiqh. Kerana ilmu fiqh itu ilmu yang mengatur kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Okey, bermula daripada kita celak mata pagi, bangun tidur, fiqh mengatur kita apa yang perlu kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang tak boleh kita lakukan, ya. Apa hukumnya kalau macam tu, apa hukumnya kalau macam ni pula, ya, apa hukumnya kalau ada arid yang mendatang, tu semua diajar oleh ilmu fiqh. Sebab itu ilmu ini ilmu yang patut diutamakan, patut diperbanyakkan, patut untuk didalami, patut untuk dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan. Okey, hari ini kita nak sambung perbicaraan kita di muka surat 80. Okey, di muka surat 80. Hari ini kita akan habiskan cerita kita tentang istijmar, istihjar. Okey, menggunakan batu dalam dalam kita beristinja. Sebagaimana yang kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu, bahawasanya syarat untuk kita pakai batu sahaja dalam istinja ada 8. Okey, itu saya tak maulah nak sentuh satu-satu. Secara cepat bolehlah kalau kita nak tengok sepintas lalu. Ya, pertamanya bahawasanya batu yang kita gunakan tu 3 biji ataupun 3 penjuru. Bahawasanya suci tempat. Bahawasanya najis yang keluar itu tidak kering lagi dan dia tidak berpindah dan tak datang ke atas najis itu najis yang lain, dan tidak melampaui najis itu daripada tempat keluar, sama ada kencing maupun yang kenderaan berat. Kemudian kita sambung yang hari ini, iaitu syarat yang ketujuh, wasabi'uha. Ini pun yang kita dah baca pada minggu yang lepas. Kita baca dengan cepat. La yusibahu ma'un ghairu mutahhirin lahu. Okey. Tidak menimpa akan najis itu oleh air yang tidak membersihkan, seperti air air musta'mal ataupun air mutaghayyir bitahirat ataupun air mutanajis, itu lebih-lebih lagi. Okey. So air yang saya sebutkan tadi ialah air-air yang tidak boleh menyucikan,
So apabila air itu kena pada tempat najis di situ, yang menyebabkan dia menjadikan najis itu merebak, berpindah daripada tempat yang asal. So menyebabkan ketika itu tidak boleh lagi kita nak pakai batu sahaja untuk kita istinja. Pada ketika itu kita kena pakai air, yata'ayyanul ma', tertentu pakai air sahaja pada ketika itu. Sekejap Baik. Yang ke-8, wasaminuha, yang tu kita dah ambil baru ni. Yang ke-8 ni, antakunal ahjaru tahiratan fala yujzi'ul istinja'u bihajarin mutanajisin. Bahawasanya adalah batu yang kita gunakan 3 biji itu, ataupun batu 1 biji tapi 3 penjuru yang kita gunakan itu, batu itu bersih, batu itu sendiri bersih, maknanya dia tidak dikotori dengan najis. Kalau dia cemar dengan sebab ada tanah, itu bukan itu bukan najis namanya. Itu hanya kotor dengan sebab kita kata macam debu, macam selut, macam tanah, itu tak masalah, itu bersih. Tapi sebolehnya ketika kita nak menggunakan batu tu, kita buanglah tanah-tanah tu. Okey, kita betul-betul gunakan batu sahaja. Okey, dan batu itu mesti bersih. Wa antakunal ahjaru tahiratan fala yujzi'ul istinja'u bihajarin mutanajisin, maka tidak memadai beristinja dengan batu yang kena najis. Batu yang kena najis padanya, kemudian dia kering sekali dengan batu tu contohnya, maka batu itu hukumnya mutanajis. Tidak memadai kita beristinja dengannya. Itu syarat yang ke-8. Okey. Dan minggu lepas juga kita telah tengok, wa'alam anna kullama huwa maqisun 'ala al-hajar al-haqiqi wa huwa ma idza wujidat al-quyud al-arba'atu fayusamma hajaran syar'iyyan yajuzu al-istinja'u bihi. Ketahui olehmu bahawasanya semua apa yang mana dikiaskan dengan batu yang hakiki, dan ia ialah apabila ada didapati kuyut yang 4. Okey. Dia nak sebut tentang apa? Dia nak sebut tentang semua benda yang dikiaskan dengan batu yang hakiki ni. Okey. Maknanya ada benda-benda lain selain daripada batu yang boleh untuk beristinja dengannya. Okey, dia bukan batu tapi dikiaskan dengan batu. Okey. Walaupun wahwa ma idza wujidat, benda itu ialah benda yang apabila didapati al-quyudul arba'at, ada padanya kuyud yang 4. Fayusamma, maka dinamakan akan batu yang kias tadi, batu yang kias itu fayusamma idza wujidat, itulah fayusamma barang ataupun benda yang apabila ada padanya 4 kuyuk ini, hajaran syar'iyyan, batu secara syarak, walaupun dia bukan batu secara hakikinya. Yajuzul istinja'u bihi, yang harus kita beristinja dengannya. Okey. Seperti yang saya sebutkan pada minggu yang lalu, getah ke, tisu ke, kayu ke, tanah yang kerah ke. Okey. So semua ni dikiaskan dengan batu yang hakiki, yang mana kita panggil dia sebagai hajarun syar'iyyun. Hajar secara syarak, nisbah pada syarak, yang mana harus kita beristinja dengannya. Al-awalu an yakuna tahiran. Kuyud yang pertama ialah, ataupun kita panggil al-qaidul awal.
Qaid yang pertama ialah mesti bahawasanya adalah batu yang syar'i itu, benda yang kita nak kiaskan dengan batu yang hakiki itu, benda tu bersih. Tisu bersih, kayu bersih, ya, ketulan tanah bersih. Dia nak bersih. Fa kharaja bihi najisu, maka keluar dengan kata bersih ni benda-benda yang najis seperti kalba'ri, tai unta. Al-ba'ri itu maknanya tai unta wal tompok. Tompok. Tai unta, ya, tai unta itu walaupun dia keras, walaupun dia secara zahirnya dia bersifat seperti batu ataupun seperti tanah, okey, tetapi dia tidak bersih. Maka boleh dia tidak bersih, dia tidak boleh dibuat bersuci, beristinja dengan. Wal mutanajisu, dan benda-benda yang kena najis. Kal hajaril mutanajisi, seperti batu yang kena najis. Batu tu dikencing di atasnya. Maka apabila ada orang kencing atas tu, batu tu jadi mutanajis. Batu tu duduk di saluran pembuangan. Okey. Jadi kena sisa-sisa buangan orang. So batu itu jadi mutanajis. Itu qaid yang pertama. Wasani wal qaidu tsani an yakuna jamidan. Bahawasanya adalah benda yang kita nak panggil hajarun syar'iyyun itu benda yang jenis jamid. Okey. Benda jamid, benda jenis kerah lah jamid ni, dan dia berketul. Walau istanja bi ratbin min hajarin aw ghairihi kama'il wardi wal khali lam yujzi'hu. Kalaulah seorang itu istinja dengan benda yang basah daripada batu. Batu ada basah, lembap, itu tak boleh. Ataupun bukan batu. Seperti dia guna air mawar, ma'il wardi, mana air mawar, buat bersuci dengan air mawar. Wal khali, ataupun air cuka, maka benda ni bukan jamid. Apabila bukan jamid, maka dia lam yujzi'u, tidak memadai bersuci dengannya. Okey, tidak memadai, akan istinja dengan pakai benda yang bukan jamid macam ni. Okey, itu qaid yang kedua. Qaid yang ketiga, wasalisu an yakuna qali'an lin najasati munashifan, adalah bahawasanya benda itu, benda yang kita nak panggil hajar secara syar'i itu, benda yang boleh menghilangkan najis. Macam batu kan, batu bila kita gosok dia pada najis, dia di kulit kita tu, dia boleh hilang. Okey, dia boleh hilang. Dia boleh menyucikan tempat tu, dia boleh mengambil najis itu. Dia boleh nak cakap, dia boleh kalau dalam bahasa Kelantan, dia boleh kokok najis tu keluar. Sehingga tidak kekal lagi ain najis pada tubuh badan kita, pada tempat keluar najis itu. Okey, fala yujzi'u zujaju wal qasabul amlasu wala turabul mutanathiru. Maka tidak memadai beristinja, tidak memadai istinja azujaju oleh kita guna cermin ataupun jenis botol. Macam botol apa? Itulah botol kita duk minum air tu, kita panggil zujaj. Okey, so kita nak beristinja dengan pakai zujaj ni tak boleh. Okey, kerana apa? Kerana sifat botol tu dia tak boleh mengambil air najis. Bahasa Kelantannya nak kokok najis tu tak boleh. Okey. Wal qasabul amlasu, dan jenis buluh yang licin. Seperti kita kata benda jenis berbuku
yang licin seperti buluh, seperti tebu. Kan tebu. Kita tengok batang tebu, dia punya kulit tu licin lah. Kulit tu licin. So kita nak buat istinja dengan kulit dia tu tak boleh. Okey. Kita nak buat istinja dengan buluh tak boleh. Kita nak istinja dengan batang tebu tu pun tak boleh. Sebab benda jenis berbuku macam tu kan, panjang berbuku macam tu biasanya dia licin. Dia sama lebih kurang dengan botol. Dia tak boleh mengambil najis, tak boleh. Walat turabul mutanathiru, dan tidak juga tanah yang kita kata tanah yang tidak berketul, tanah yang hancur. Apabila tanah yang hancur, dia tak boleh nak digunakan untuk istinja. Macam mana kita nak ambil najis pakai tanah yang hancur macam tu? Bi khilafi turabi sulbi, menyalahi tanah yang berketul kerah. Yang tu boleh dia lebih kurang dengan batu. Adapun tanah yang al-mutanasiru yang jenis relai macam tu, mana boleh kita nak buat istinja dengannya. Okey. Kemudian qala fil misbah, berkata pengarang kitab Al-Misbahul Munir, kitab kitab kamus, wal qasabu bi fathataini, apa maksud al-qasabu? Perkataan al-qasabu baca dengan fathah kedua-dua huruf yang pertama, iaitu huruf qaf dengan huruf sad. Huruf ba tu ikut i'rab. Barisnya di mana tu? Tu tengok i'rab lah. Adapun sudut sarafnya, qaf dengan sad itu dua-dua bagi atas, dia sudut dia punya ta'rifnya, kullu nabatin yakunu saquhu anabiba wa qu'uban. Intaha. Setiap jenis tumbuhan yang adalah dia punya saquhu, batang dia tu ada anabib, ada tabung kat dalam, ataupun ada qu'ub. Ada ada macam tebu lah. Bukan. Tebu tu kalau korang dia padat kan. Macam buluh lah, buluh. Dalam tu dia ada ruang. Okey, anabib macam ada anabib ni asalnya tong. Ada dalam tu ada tangki. Okey. Waquban, dan ada okey. Itu maksudnya. Intaha, habislah cerita. Habis cerita di situ. Warabi'u, yang keempat, syarat yang keempat, kita ambil apa yang patutnya. Ayakuna ghairu muhtaramin, dan adalah benda yang kita nak kiaskan dengan batu secara hakiki itu, yang kita nak namakan sebagai batu secara syar'i itu, ghairu muhtaramin. Baca muhtaramin. Benda yang tidak dihormati. Benda-benda itu benda yang tidak dihormati secara syarak. Apa maksudnya? Kharaja bihi al-muhtaramu. Keluar dengan kata qaid yang keempat ini, benda yang kita nak pakai untuk istinja itu, yang selain daripada batu, benda-benda itu benda yang tidak dihormati. Keluar dengan kata tidak dihormati itu, benda-benda yang dihormati. Al-muhtaram. Kamat'umil adamiyini. Kamat'umil adamiyina. Nunggu atas. Seperti makanan-makanan anak Adam. Makanan anak Adam. Contoh kita kata kal khubzi, seperti roti. Roti apabila dah tamat tempoh, contoh, dia jadi kerah. Okey. Yang tak tamat tempoh pun sama sajalah. Yang tak tamat tempoh mungkin dia lembut. So tiba-tiba kita ni tak ada benda lain untuk istinja, kita istinja pakai roti. So itu haram hukumnya. Kerana apa? Kerana roti itu ialah benda yang dihormati. Dia adalah makanan, yang sepatutnya kita hormati. Wa mat'umul jinni. Sepatutnya kita baca wa mat'umil jinni. Mim itu bagi di bawah, ataf kepada kamat'umil adamiyyin. Itu boleh tulislah la'alla sawab, bagi bawah. Mat'umi, mim bagi bawah. Wa mat'umil jinni.
dan makanan jin. Kal'azmi, seperti tulang. Okey, tulang-tulang binatang, tulang lembu, giabok yang kita duk makan tu. Okey, maka kita makan isinya. Jin dia akan makan tulangnya. Tapi bukanlah dia duk ranggoh tulang yang keras tu. Bagi alam jin, dia makanlah benda tu. Dengan cara-cara dia lah, kita tak tahulah macam mana dia makan. Okey, tapi sebagaimana yang warid, jin antara makanannya adalah tulang. Ya, ada tulang. Itu ada cerita kawan-kawan kita. Cerita ni saya terima daripada guru-guru kita lah. Guru-guru kami masa di pondok dulu. Okey, nak sebut kata makanan jin. Makanan jin tu bukan artinya dia duk ranggoh tulang tu. Bukan artinya jin tu duk kekoh tulang tu. Kekoh tulang tu jadi apa? So bagi jin, dalam dimensi jin, dia melihat tulang itu sebagai makanan dengan rupa yang lain. Ini cerita daripada tok guru kita lah. Ya. Ada seorang sahabat, dia menziarahi tempat-tempat bersejarah di Makkah Al-Mukarramah. Di bumi Makkah lah, bumi barakah. Okey, Makkah, Bakkah. Dia dua-dua tu sama. Tu kami mendengar bahasa. Bi Bakkah mubarakan. Wa hudan lillah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan. Bi Bakkah ay bi Makkah. Makkah dengan Bakkah itu dua lugah yang sama, yang merujuk kepada bumi haram Makkah. Okey. So di antara banyak-banyak tempat bersejarah dia pergi ke Gua Hira. Ya, kata salah saya. Saya ingat saya Gua Hira. So di Gua Hira tu dia jumpalah beberapa orang yang pakaiannya cantik, bersih, masya-Allah tabarakallah. So sambil-sambil melawat Gua Hira, tengok tempat Nabi bersuluk, ya, tempat Nabi bertahannus, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil betapa. Tapi kalau kita sebut betapa ni dia bunyi lain macam sikit kan. Bunyi semacam dia bunyi betapa, bunyi macam tak berapa kena. Tapi sebenarnya itulah hakikatnya, ya. Para anbiya, ya, mereka kebanyakannya menyendiri sebelum mereka menerima pertanggungjawaban yang besar, ya. Mereka menyendiri. Kita tengok Nabi Musa alaihi salam, dia bermunajat dengan Allah SWT 40 hari di Gua Tur, di Bukit Tursinah, ya. Saya sendiri dah sampai ke tempat itu, masya-Allah tabarakallah. Cuma tempat tu tak dijaga dengan baik. Itu satu benda yang mengecewakan jugalah, ya. Apabila benda bersejarah yang sebegitu tidak dijaga dengan baik. Padahal pelancong ramai. Saya naik tu, masa saya naik ke Bukit Tursinah itu, bersama dengan pelancong-pelancong Mak Saleh yang saya rasa kebanyakannya, sebahagiannya beragama Yahudi. Mana mereka ni orang Israel lah, dan sebahagian lain beragama Nasrani. Kemudian sebahagiannya pelancong-pelancong daripada Jepun yang datang nak melihat panorama matahari terbit di atas Bukit Tursinah. Jatuh je benda ni, buang. Okey. So pelancong ramai. Tapi tempat tu tak berapa nak terjaga. Di atas Bukit Tursinah tu ada satu gereja, satu masjid. Yang kecil lah. Tapi gereja tu lebih besar daripada masjid. Gereja tu siap buat dengan batu lagi. Konkrit. Yang masjid ni buat dengan apa? Dengan kayu je. Ditaruh daun pokok papyrus saja untuk melindungi supaya jadi jadi dinding lah. Jadi dinding. Sebelah atas pun lebih kurang tu juga. Guna pokok papyrus saja.
Itu kenal pokok papyrus kan, yang digunakan sejak daripada zaman Firaun lagi kan. Itu. So Nabi Musa pun bertahanus dalam gua. Nabi-nabi yang lain pun ya boleh kata kalau tidak gua, mereka mengambil tempat yang sunyi untuk bertahanus. Nabi Yusuf bertahanus dalam penjara ya selama beberapa tahun sehingga dilantik menjadi rasul dalam penjara. Nabi apa lagi? Nabi tak ingat ya. Cuma memang menjadi sunnah para anbiya wal mursalin, mereka bertahanus sama ada dalam gua ataupun di tempat-tempat yang sunyi untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita umat dia ni tidaklah diberatkan supaya bertahanus. Tak ada lah pula hukum kata wajib tiap-tiap orang pergi bertahanus dalam gua. Tak ada. Ya. Tapi kalau orang yang nak mencari ketenangan, ya, nak mendekatkan diri dengan Allah SWT, ya, so antara tempat yang bagus iaitu dia mencari tempat-tempat yang sunyi, bersuluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertapa, okey, dalam bahasa kita. Cuma bahasa bertapa ni dia pergi kepada benda-benda yang tak cantik, ya, dalam penggunaan bahasa kita. Bertapa ni biasanya ilmu hitam, ilmu jenis nak raib-raib macam tu, ilmu jenis kebal-kebal, ilmu jenis nak tarik-tarik duit dan nak kaya cepat, tak mau kerja. Jenis macam tu kalau sebut bertapa. Ya, padahalnya al-tahannus ya ataupun al-khala' ya. Nabi SAW sebelum mendapat wahyu yang pertama, hubbiba alaihi al-khala'. Nabi rasa suka untuk menyendiri. Okay? So tempat pilihan baginda Nabi SAW adalah di Gua Hira. Okay? So Nabi SAW bertapa di Gua Hira dalam tempoh yang agak lama daripada baginda kahwin dengan Siti Khadijah sehinggalah baginda dilantik menjadi rasul pada umur 40 tahun. So makan masa belah-belah tahun jugalah. Baginda berulang alik ya bertapa di Gua Hira, pergi 2-3 hari balik ya, ambil bekalan apa semua, pergi lagi. Dan apa yang dilakukan itu mendapat sokongan padu daripada isterinya Siti Khadijah, famasyaallahu tabarakallah. Okey, itu seorang isteri yang baik, yang bagus, yang memahami apa yang berlaku kepada suaminya itu, apa yang dilakukan oleh suaminya itu, dia faham. Okey, cuba kita zaman sekarang, kita nak masuk hutan, nak masuk gua contoh, mengamuk bini di rumah jawabnya. Itu orang zaman sekarang. Okey. Okey. Tapi walaupun suami-suami laki-laki kalau nak masuk gua pun kena selesaikan yang rumah dulu. Okey, macam orang nak keluar tabligh juga. So nak keluar tabligh pun bagilah yang rumah ni selesai. Jangan pula tinggal anak bini dalam keadaan tak ada bekalan, ya, terpaksa meminta-minta, berhutang pula, yang tu tak boleh macam tu. Okey, tak boleh, haram kerjaan macam tu. Baik, barulah cantik, seimbang Islam itu. Barulah seimbang. Jangan kita utamakan diri kita untuk takarrub ila Allah, kita abaikan anak bini kita tanpa ada bekalan makanan. Okey, lebih teruk lagi kalau kita abaikan mereka dari sudut pendidikan. Ya, mereka itu jadi liar, bersosial. Itu lagi teruk. Ya, diceritakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya, dalam kitab Minhajul Abidin, itu boleh disemak dalam kitab Minhajul Abidin. Ada orang yang bertapa selama beberapa tahun di Bukit Golan. Itu disebut sebagai Bukit Jabal Urdun. Bukan.
Jabal Ordon. Itu ingat tak ingat saya punya cerita. Di Jabal Ordon. Entahlah di mana Jabal Ordon itu. Barangkali di Jordan lah kot, Jabal Ordon. So, tempat itu tempat yang terkenal pada suatu ketika dulu, tempat untuk bertahanus. Orang-orang yang nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala bertahanus di Jabal Ordon. Okay, ceritanya ada seorang yang ikut bertapa di Jabal Ordon selama beberapa tahun. Kemudian apa yang dia dapat? Tak ada apa. Sepanjang dia bertapa di Jabal Ordon itu, dia tak dapat apa-apa. Apa-apa ganjaran. Bahkan ada dosa pula yang bertimbun di atas batu jemalang orang tersebut. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan anak bini dia di rumah, dan anak bini dia tu terlepas seperti terlepasnya kambing daripada tuan. Okay? Tak ada tuan. Kambing terlepas daripada tuan. So dia pergi ikut dan pergi makan makanan, pergi makan pokok kayu orang tu, orang ni, jiran tu, jiran ni, orang marah. Okay? So disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia tu secara jelas bahawa isterinya keluar kerana nak pergi jemputan makan. So dia keluar dengan keadaan yang agak menarik perhatian, menyebabkan dia yang beramal di atas bukit Ordon itu sia-sia amalannya. Okay? Itu nak cerita etika kalau orang nak bersuluk dengan Allah SWT. Takarub tu takarublah memang dituntut untuk kita takarub kepada Allah SWT. Tapi biar kena caranya, barulah takarub kita itu menjadi kija. Alamak, kilat dah pula dah, buruk. Okey, so kita kembali pada cerita kita tadi. Ada rakan kita pergi melawat, menziarahi tempat-tempat bersejarah di Mekah. So dia pun di antara tempat yang dia kunjungi Gua Hira. Tengok ada orang, biasalah Gua Hira ni selalu ada tetamu. So tengok ada orang Gua Hira, pakainya cantik, bersih, masya-Allah, berjanggutnya cantik, ya. Kemudian bersembang lah. Kau datang dari mana? Asal negeri kat mana? So begitulah lebih kurang. Kemudian orang tadi menawarkan, kita kata mempelawarlah rakan kita tadi makan. So dia orang makan buah tamar. Buah kurma, buah tamar. So dia unjuknya buah kurma. Buah kurmanya cantik-cantik, besar-besar. Lalu kawan ni pun makanlah. Makan buah kurma tersebut. Masya Allah. So kawan tu pelawar lagi. Ambil, makan. Silakan. Ambil. So kawan ni tak datang hati. Ambil lah banyak sikit lah. Cekor besar sikit lah cekor tu. Cekor. So cekor tu, okay, yang dia makan sambil-sambil bersembang tu makan. Kemudian adalah 2 biji dia tak habiskan, dia buang dalam poket. Poket jubah, poket seluar ke tu, wallahualam lah, ya. So buang dalam poket. Kemudian lepas bersembang kawan tu, orang-orang tadi yang pakai jubah cantik elok paras rupa tu, dia orang pun minta undur diri lah. Dia orang pun belah. Dia orang pun pergi. Tinggallah kawan ni menziarahi Gua Hira, dan kemudian lepas pada tu dia pun buat apa yang patut, ya. Dia semayang kat situ. Kemudian dia pun belah lah. Belah balik nak sampai kat kat kediaman dia teringatlah buah tamar yang dia simpan lagi 2 biji tu dalam poket dia. Dia ambil dalam poket dia, seluk-seluk tengok dalam poket dia, keluar tulang. 2 biji tulang. 2 biji ke apa? 2 serpihan tulang. Okey, serpihan lah kita panggil. 2 serpihan tulang. So barulah dia sedar, tahu bahawasanya Allah Ta'ala rezekikan pada dia berjumpa dengan jin. So jin rupanya yang dia jumpa itu. Dengan dalilnya dia orang makan
tulang. So tulang dalam alam jin dia nampak dia hadir dengan rupa yang lain lah, rupa makanan lah. Rupa makanan. Bukannya duk giranggoh, duk kekoh tulang yang kerah tu. Itu kena faham dengan dimensi dia. Itu cerita nak beritahu mat'umil jinni kal azmi, seperti tulang. Wa kal juz'i minhu, dan seperti juzuk-juzuk daripadanya, daripada tulang lah. Minhu wa kal juz'i minhu. Apa tu? Mana-mana. Wa kharaja bihil muhtaramu kama tu'umil adamiyyin kal khubzi wa mat'umil jinni kal azmi wa kal juz'i minhu, dan sama seperti juzuk daripadanya, daripada benda yang muhtaram. Minhu minal muhtaram. Kayadihi, seperti tangannya, wa yadi ghairihi, dan seperti tangan lainnya. Wa kadza nabil ba'iril munfasili, dan seperti ekor unta yang berpisah. Yang semua tu benda-benda yang muhtaram, yang tidak boleh kita ambil, tak boleh kita ambil tulang-tulang tu walaupun juzuk-juzuknya yang kecil untuk kita buat istinja dengannya. Wa amal jildu fal azharu annahu in kana madbughan jaza al istinja'u bihi wa illa fala kama qalahu al hisni. Adapun kulit belulang, maka menurut pendapat yang azhar dalam mazhab Syafi'i, bahawasanya sekiranya adalah kulit itu madbughan, sudah disamak, kulit itu kulit yang sudah disamak, jazal istinja'u bihi, maka haruslah kita beristinja dengan kulit tersebut. So kulit tu kita nak kiaskan dengan batu, itu cerita asal kita. So kalau kulit tu sudah disamak, maknanya apabila dia disamak, kulit tu dah bersih. Kalau tak disamak, kulit tu tak bersih. Artinya kulit ini kulit binatang yang mati bukan dengan sembelihan syarak. Sama ada dimakan ataupun tidak dimakan daging. Binatang yang dimakan daging tak perlu disamak kulitnya. Kulitnya bersih. Itu kalau binatang yang disembelih, yang mana dagingnya dimakan. Lembu, kerbau, kambing. Semua tu binatang yang dimakan. Dan apabila dia disembelih dengan sembelihan syarak, maka kulitnya turut bersih. Kita nak pakai buat apa? Itu boleh. Adapun kulit binatang yang tidak dimakan dagingnya, maka kulitnya itu hukumnya najis. Tapi najis kulitnya itu masih boleh lagi dibersihkan, iaitu dengan cara ad-dabghu, dia disamak. So kulitnya tu diambil, dilapah cantik-cantik, dibuang segala isi-isinya, daging-dagingnya, lemak-lemaknya, lendir-lendirnya semua, biar clear betul, tinggal kulit saja, kemudian disamak. Apabila samak, dia dah jadi bersih. Apabila bersih, maka menurut pandangan yang azhar, harus beristinja dengannya. Wa illa fala, wa illam yudbagh, fala yajuzul istinja'u bihi. Wa illa ay wa illam yudbagh, sekiranya kulit itu tidak disamak, maka fala yajuzul istinja'u bihi, maka tidak harus kita beristinja dengannya. Kalau tak samak, maknanya kulit itu najis. Dia kembali pada qaid yang pertama. Qaid yang pertama, dia kata apa? Ayakuna tahiran, benda yang kita nak buat istinja tu benda bersih. So apabila kulit binatang yang tidak dimakan daging, kulitnya itu kalau tak disamak, dia kekal najis. Apabila dia najis, dia tidak boleh digunakan untuk istinja. Kalau dia
disamak, maka dia pun dah jadi bersih. Harus kita beristinja. Ini menurut pandangan yang azhar. Adapun pandangan yang muqabil azhar, barangkali ni maka dia awal-awal lagi tidak harus dibuat istinja dengannya. Okey, kerana apa? Kerana kulit itu, kulit binatang yang tak dimakan daging itu hukumnya najislah. Adapun kulit yang dimakan daging pula, yang bersih tu, maka dia dihormati pula dah. Dia dihormati. Dia jadi benda yang dihormati. Sebab apa? Benda itu benda yang dibuat kelengkapan-kelengkapan. Sama ada dibuat bekas air, sama ada dibuat pakaian, ataupun dibuat selimut, dibuat alas lapik-lapik apa-apa, dibuat alas lapik tidur dan seumpamanya. So, dia masuk dalam perkara yang dihormati. Sedangkan qaid yang keempat ini, benda yang kita nak gunakan untuk istinja tu benda yang tidak dihormati. Okey, so dia ada pertembungan dengan qaid yang keempat ini. Okey, itu minta antum faham beza di antara kulit binatang yang dimakan daging, yang mati dengan sembelihan syarak. Kalau mati dengan langgar lori, itu dia jadi najis juga. Tapi walaupun najis, masih lagi boleh dibersihkan dengan dibab sama. Nabi SAW melalui jalan-jalan di Madinah, lalu Nabi melalui depan satu bangkai kaldai. Bacanya kaldal. Kaldai. Kaf, lam, da. Ya, kaldai, bukan keladi. Kaldai. So, Nabi lalu depan bangkai kaldai yang baru matilah. Kalau dah lama mati, yang tu tak nak pakai lagi. Kaldai yang baru-baru mati. So, Nabi kata, Allah, ruginya, kesiannya, membazirnya. Nabi cakap macam tu lebih kurang dalam bahasa kita. Sahabat pun tanyalah, membazir apa? Ya Rasulullah, ini bangkai. Ini bangkai ya Rasulullah. So, Nabi menjawab, kulit binatang itu boleh dibersihkan dengan sama. Kejap. Okey, sorry. Habis cerita tadi. Wa illa fala ay wa illam yudbagh fala ay fala yajuzul istinja'u bihi kama qalahu al-Hisniyu, sebagaimana mengatakan dia oleh al-Imam al-Hisni. Okey. So al-Imam al-Hisni menukilkan pandangan al-Azhar ini. Okey. Pandangan Allah. Tatimmatun, ini satu kesempurnaan kepada bab ataupun kepada perbincangan tadi. Wa idza stanja bil ma'i sunnah taqdimu qablihi ala duburihi wa aksuhu fil hajari. Apabila seorang itu beristinja dengan air, disunatkan mendahului kubulnya, di atas duburnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya start basuh bahagian depan dulu, barulah ke belakang. Wa aksuhu fil hajari. Adapun kalau istinja tu pakai batu,
disunatkan dia mulakan yang belakang dulu, kemudian datang ke bahagian depan. Alright? Itu bila aksi maknanya sebaliknya. Okay, kalau istinja pakai air, kita start istinja yang bahagian depan dulu, kubul, kemudian belakang dulu. Okay. Kalau kita istinja pakai batu, kita start belakang dulu, baru last sekali kita uruskan yang bahagian depan. Okey. Tu kena faham tu. Aduh. Habislah cerita kita tentang istinja. So insya-Allah moga-moga antum boleh faham isu istinja ni dengan baik. Okey. So sebenarnya banyak lagi perbicaraan tentang istinja ini. Contohnya istinja yang ni istinja pakai batu kan. So yang afdal ialah kita istinja pakai batu, kemudian kita turut dengan air. Itu paling istinja. Yang kedua ialah kita istinja pakai air. Dan yang ketiga, di martabat yang ketiga, kita istinja pakai batu sahaja. Itulah perbincangan kita lebih kurang dalam 2-3 minggu yang lepas. So kita nak menyelesaikan bahagian yang ketiga, ya, daripada 3 martabat itu. Paling aula batu, air. Kemudian lepas pada itu pakai air sahaja. Kemudian yang ketiga pakai batu sahaja. Yang pakai batu sahaja ni dia kena cukup 8 syarat ni. Kalau tidak dia tidak sempurna. Okey. Apabila tidak sempurna, dia memberi kesan kepada amal ibadah lah. Okey, macam mana kita nak menyempurnakan amal ibadah sedangkan kita istinja tak selesai. Okay? Istinja tadi tak sempurna dengan baik. Masih lagi ada sisa-sisa, ya, bahan buangan pada tubuh badan kita. Cuma nak solat macam mana? Alright? Solat itu memerlukan kepada taharah. Syarat pada sah solat itu ialah taharah. Taharah pada badan, taharah pada pakaian, taharah pada tempat. Tempat kita nak sembahyang tu. So 3 tempat ni kena taharah. So kalau istinjanya tak betul, alright, maka tubuh badan kita sendiri tu tak lepas dah. Okey. Macam mana nak sah salat? Sebab tu benda ni penting. Okey. Penting untuk kita ketahui. Kita beralih ke tajuk yang baru, kita masuk sikit, kemudian kita tangguhkan kelas kita ni. Faslun fi furudil wudu'i, kata musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ini satu fasal pula pada nak menerangkan hukum hakam ataupun untuk menerangkan fardu wudu. Okey. Katanya Tok Syarih kita ni faslun fil wudu. Okey, ini satu fasal pada menyatakan wudu. So jadi lain tajuknya. Di atas dalam matan faslun fi furudil wudu. Sini pula dia kata faslun fil wudu. Nampak sekaligus macam yang atas tu lebih lebih halus, ya. Furudil wudu. Adapun dan yang syarah ni macam umum sangat pula. Faslun fil wudu. Wudu ni luas. Apa yang nak dibincangkan, ya? Barangkali kerana dia nak bincangkan banyak perkara, bukan setakat fardu wudu, maka dia tak sebut perkataan furudil wudu. Wa huwa al-musamma bil mutahhirir rafi'i wal mu'tamadu annahu ma'qulul ma'na li'anna salata munajatur rabbi ta'ala fatulibat tanzifu li ajliha wa innama ikhtussa ar-ra'su bil mashi li satrihi ghaliban waqtufiya fihi bi adna taharatin wa khussat al-a'dha'u al-arba'atu bidhalika li'annaha mahallu iktisabil khataya aw li'anna adama masya ila syajarati birijlaihi wa tanawala fi minha biyadaihi wa akala minha bifamihi wa massa ra'sahu
wa massa ra'suhu waraqaha. Ini ada cerita yang menarik diterangkan oleh Tok Syarih kita. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun baru jumpa ni juga benar. Sebelum-belum ni barangkali ada dah orang beritahu tapi tak ingat. Kita tak ingat. Ya. Wahwal musamma bil mutahhirir rafi'i, dan ia wudu. Huwal wudu yang dinamakan akan dia dengan pembersih yang mengangkat. Mutahhiri, pembersih. Wudu itu ialah pembersih. Ar-rafi'i, yang mengangkatkan. Mengangkat apa? Mengangkat hadas. Okay. So wudu itu ialah pembersihan yang mengangkat hadas. Pembersih yang mengangkatkan hadas. Okay. Wal mu'tamadu, dan menurut kaul yang mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i, annahu ma'qulul ma'na. Dia annahul wudu, bahwasanya dia wudu itu ma'qulul makna. Makna dia tu boleh diterima akal. Maknanya makna kepada ambil wudu tu logik. Perbuatan ambil wudu tu apa dia? Basuh muka, basuh tangan, siku, sapu kepala, basuh kaki. So perbuatan basuh 4 anggota ni ma'qul makna dia. Ya. Mana logik tu boleh terima. Pasal apa kata logik boleh terima? Li'anna salata munajatur Rabbi Ta'ala. Kerana sembahyang tu merupakan munajatnya seorang hamba dengan Allah SWT. Ya, munajat dengan Allah. Sembahyang tu adalah munajatnya kita dengan Allah SWT. Fatulibat tanzifu li ajliha. Maka dituntut suatu kebersihan untuk kerana munajat itu. Li ajli al-munajat. Okay. Dituntut akan satu kebersihan li ajliha, dari kerana upacara munajat tersebut. Wa inna makhtusar ra'su bil masih li satrihi ghaliban. Dan hanya saja dikhaskan kepala dengan sapu saja, tidak basuh, ya, li satrihi, kerana nak menutup kepala secara ghalibnya. Okey, li satrihi. Li satrihi ghaliban, kerana tutupnya kepala kebiasaannya. So biasanya kepala ni ditutup, ya? Bukan dibuka macam orang zaman sekarang. Zaman dulu kepala ni, alright, kepala ni, rambut ni, kepala ni tidak dibuka tau. Tidak dibuka. Bahkan ya, pada kurun-kurun yang pertama Islam, orang yang buka kepala ni fasik. Orang tu orang fasiq. Okey. Kita panggil kashifur ra'si. Ni bukan orang perempuan ni. Orang perempuan bukan fasik lagi. Memang jelas-jelas fasik. Ya, besar lagi fasik dia kerana rambut ni aurat. Ni cerita orang lelaki. Orang lelaki zaman dulu, dia tak boleh buka kepala dogol-dogol macam ni. Ya, dia ke mana mesti pakai kopiah ataupun pakai serban atas kepala. Orang yang buka kepala dogol-dogol macam ni, orang tu fasik. Okey, maksyufur ra'si. Dia panggil maksyufur ra'si ataupun kashifur ra'si. Orang yang mendedahkan kepala dogol-dogol macam tu. Tapi walaupun selepas berlalunya masa yang panjang, adat itu bertukar. Adat yang dulu, semua orang pakai penutup kepala, kopiah ke serban. Bahkan orang yang buka kepala dianggap fasik dulu. Zaman sekarang, tak lagi dibuka kepala. Zaman sekarang tak lagi ditutup kepala. Benda itu, adat sudah berubah. Maknanya orang buka kepala zaman sekarang itu relax je. Tak ada apa. Ya, tak ada kena fasik apa. Tak jatuh fasik. Okay, orang zaman sekarang. Zaman dulu tak boleh. Zaman dulu, kita hubungkan dengan pengajian kita ni, ya, hanya saja dikhaskan kepala itu dengan sapu saja sebab lisatrihi ghaliban, kerana kepala itu biasanya ditutup. Faktufiya fihi biadna taharati, maka dimemadai padanya, pada kepala, dengan sekurang-kurang taharah. Dan maksud dengan sekurang-kurang taharah itu ialah sapu.
So kita bersih kepala ni, oleh kerana kepala tu ditutup, kita bersih dengan sapu cukup. Tak ada perlu kena basuh, kan? Wa khussatil a'dha'ul arba'atu bidzalika li'annaha mahallu iktisabil khataya. Dan dikhususkan anggota-anggota yang 4 dengan demikian itu dengan wudu, bidzalika al-madhkur min al-wudu, ya, li'annaha, kerana anggota yang 4 ini mahallu iktisabil khataya, tempat mengusahakan segala dosa. So kalau kita duk bilang dosa-dosa kita, okey, dosa kita tak lari daripada 4 tempat ni. Au li'anna adama masya ila syajarati. Okey. Sebelum pada itu, manusia melakukan dosa tak lari daripada 4 anggota ini. Pertamanya muka. Okey. Muka ni melibatkan beberapa anggota lah. Matanya, dengan mulutnya, dengan lidahnya, dengan hidungnya, dengan telinga. Masuk telinga. Okey. So, kawasan ni kawasan orang paling kuat melakukan dosa. Sebab tu munasabah. Ma'kul makna dia, ya, sebelum kita munajat jumpa Tuhan, kita bersihkan benda ni. Kemudian tangan. Tu tangan tu tempat buat dosa juga tu. Tanganlah tukang gaduh dengan orang, tukang curi harta orang, tukang riba, tukang saing cek tipu, tukang rasuah. Tangan. Kemudian kaki. Kepala fikiran. Taktik tu taktik ni, cara tu cara ni, trik tu trik ni, fikiran. Ubun-ubun. Ya. Nasihatin kadhibah disebut dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kaki. Kaki buat apa-apa perkara dosa pun kaki tak terlepas. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu cerita dia. Sebab itulah wudu 4 anggota ni ma'kulul makna, dia kata depan tadi. Au li anna adama masya ila syajarati birijlaihi, ataupun mungkin kita boleh ambil hikmah, ya, kenapa 4 anggota ni dituntut untuk dibersihkan sebelum munajat dengan Allah SWT. Ya, kerana dulu datuk kita Nabi Adam AS, dia berjalan pergi ke syajarah itu. Okey, berjalan pergi ke syajarah. Syajarah yang dilarang, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Right? So cerita Nabi Adam dalam syurga. So akhirnya lama-lama masa duduk dalam syurga, Nabi Adam pun dah tak ingat perintah itu. Dah lupa. Summiyal insanu insanan li nisyani. Manusia ni dinamakan manusia kerana dia terlupa. Lama-lama tak ingat. Okey? Itu tabiat manusia memang fitrah. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Kemudian dia ditipu daya oleh iblis, laknatullah pula dah. Dalam keadaan terlupa, ditipu daya pula. Kamu nak jadi kekal dalam syurga ni? Nak kekal kena makanlah buah ni. Kalau makan buah ni, kamu kekal atau kamu akan jadi naik martabat jadi malaikat. Katanya si iblis laknatullah disebut dalam Quran. Au takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kan? Au apa tadi? Au li anna adama masya ila asyajarati birijlaihi. Ya, so hikmat daripada kita ambil wudu 4 anggota ini kerana mengenangkan kisah Nabi Adam AS, datuk kita semua ni, dia berjalan pergi menghampiri syajarah itu dengan 2 kakinya. Sebab itu 2 kaki kita dibasuh. Wa tanawala minha biyadaihi, dan dia mencapai daripada pokok itu. Mencapai apa? Mencapai buah itulah. Yang kita duk panggil buah khuldi tu. Biyadaihi, dengan 2 tangannya. Wa akala minha bifamihi, dan kemudian dia makan daripada buah itu, daripada buah pokok itu, minha bisyajarati bifamihi, dengan mulutnya. Okey, dengan mulutnya. Wa masaha ra'suhu wa raqaha, dan menyentuh oleh kepalanya
daun pokok tersebut. Ketika dia masuk nak menghampiri pokok tersebut, daun pokok itu menyentuh kepalanya. Ya, menyentuh kepalanya. Okey. So apabila larangan Allah SWT wala taqraba hadhihi syajarah, maka apa-apa yang berkaitan dengan pelanggaran arahan ini diabadikan oleh Allah SWT dalam ibadat wudu. Basuh muka kerana muka ni terlibat memandang, ya, makan. Basuh tangan kerana tangan dua ni mengambil. Basuh kaki kerana kaki yang berjalan pergi ke pokok tu. Sapu kepala kerana ketika pergi sampai ke pokok tu, daun-daunnya menyentuh, ya, menyapu kepala. Massa ra'suhu waraqaha, menyentuh oleh kepala Nabi Adam daun-daun pokok. Masuk bawah pokok tu kan. So kepala itu menyentuh daun-daun pokok tersebut. Maka oleh sebab demikian, pengabadian dalam wudu ini, setiap kali kita wudu, kita ingat apa yang berlaku kepada datuk kita Nabi Adam AS. Dan bukanlah artinya kita anak cucu ni menanggung kesalahan baginda, bukan. Tapi dia mengingatkan, ya, kita, usul asal kita, dan kita ni akan kembali ke tempat itu pula. Okay? So itu adalah tanah air kita. Syurga adalah tanah air kita. Okey? Bumi ni adalah tempat persinggahan sementara sahaja. Okay. So perbahasan ini jarang disebut oleh para ulama. Okey? Dan benda ni masuk dalam bab fawaid, dalam bab faedah-faedah ilmu yang boleh menambahkan ilmu kita. Kalau ada orang tak tahu benda ni, tak ada masalah. Tapi kita yang tahu dah masalah ni, famasya-Allah, tabarakallah, ya, la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Itulah cerita dia. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.